Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton pantau agenda informasi dan sudah tentu untuk waktu ini kami meneruskan misi jelajah siaran luar kami bersempena dengan Pilihan Raya Negeri 6 Negeri Memilih. Kali ini kami bersiaran di Pulau Mutiara, Pulau Pinang dan sudah tentu saya kini berada di Lebuh Chulia, Georgetown kerana saya fikir memang sengaja kami pilih lokasi ini. Ini cukup strategik kedudukan lokasi ini. Pusat ataupun di mana pertumbuhan ekonominya juga ada di sini, sosio budaya, kebudayaan keagamaan juga berada di sini berhampiran dengan Masjid Kapitan Keling, salah sebuah masjid antara yang tertua di negeri Pulau Pinang ini, juga berdekatan dengan pusat-pusat keagamaan yang lain, juga yang berdekatan dengan sini adalah tarikan pelancong, berdekatan betul-betul dengan Lebuh Amanian. Tapi untuk waktu ini, pada kita bercakap tentang pantau agenda reformasi Pilihan Raya Negeri 6 Negeri Memilih ini, saya nak berfokus kepada sosio-ekonomi di negeri Pulau Pinang. Kerana dimaklumkan sebelum ini Pulau Pinang cukup cemerlang kerana merekodkan pertumbuhan ekonomi paling tinggi KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 13.1% pada tahun 2022 berbanding 6.9% kalau nak dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Itu daripada segi angka. Tetapi bagaimana kita melihat kepada kemakmuran ekonomi yang berada di Pulau Mutiara ini dapat dirasai oleh segenap masyarakat penduduk di negeri Pulau Pinang, dan juga kita juga ingin memberi fokus khususnya melihat kepada projek-projek mega infra yang diumumkan, yang dilaksanakan dan yang juga dirancang, bagaimana ia memberi impak kepada penduduk Pulau Mutiara itu sendiri. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Dr. Abdul Rais adalah Timbalan Dekan Akademi Kerjaya dan Antarabangsa, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Universiti Sains Malaysia. Terima kasih Doktor kerana kami pinjam untuk datang ke sini daripada Bayan Lepas ke Georgetown. Mungkin pada waktu ini, pada awal tadi saya memetik angka-angka yang telah direkodkan oleh Jabatan Perangkaan DOSM sendiri, yang mana menyatakan merekodkan Pulau Pinang antara yang cemerlang sekali dalam segi ataupun daripada prospek pertumbuhan ekonominya. Tetapi kalau kita berada di Pulau Pinang, sudah tentu antara yang perlu diberi fokus ialah bagaimana kekayaan dan juga pertumbuhan ekonomi yang cemerlang ini dapat dirasai oleh semua. Bukan saja di Georgetown, mungkin di balik pulau ataupun di seberang perairan. Mungkin sedikit pendahuluan daripada apa yang kita sebut tentang pertumbuhan ekonomi di Pulau Pinang ini. Baik, terima kasih Encik Fauzi. Apabila kita bercakap mengenai pertumbuhan ekonomi, sudah pasti kita melihat kepada faktor kemakmuran itu sendiri. Kalau dari aspek ekonomi, kita melihat kepada petunjuk-petunjuk makroekonomi. Ini termasuklah kepada aspek pelaburan, penggunaan dan juga terutama sekali bagaimana aspek domestic absorption, bagaimana impak kepada aktiviti ekonomi domestik ini memberi kesan kepada rakyat secara keseluruhan. Tidak dinafikan bahawasanya Georgetown merupakan pusat bagi negeri Pulau Pinang, dan kita lihat sebelum ini populasi ataupun pertumbuhan di Pulau Pinang ini sebelum ini tertumpu kepada kawasan dalam pulau. Namun sekarang apabila kita melihat perancangan negeri Pulau Pinang, terutamanya dalam visi dan misi Penang 2030, mereka ingin mengalihkan penumpuan bukan hanya dalam pulau tetapi juga di seberang perai, di mana kita lihat hasilnya kini peralihan daripada penumpuan ekonomi di dalam pulau kini telah diserakkan ke luar pulau, terutamanya untuk memastikan keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi di negeri ini adalah kukuh dan stabil. Tidak dinafikan juga apabila kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi, sebelum ini peluang pekerjaan, kita kata di Pulau Pinang ini daripada Department of Statistics, 95.2% urbanization rate di Pulau Pinang, dan ianya tertumpu di kawasan pulau. Dan ini telah menarik lebih banyak peluang pelaburan, kesan daripada aktiviti setempat. Pulau Pinang terkenal dalam pulau ni, kalau kita nak cakap, pelaburan datang lebih kepada aktiviti pelancongan kerana ianya menyediakan peluang pekerjaan, peluang pelaburan dan pelbagai aktiviti ekonomi yang lain. Kini kita lihat perkara ini cuba dialihkan penumpuan kepada kawasan yang lain. Sebab itu kita lihat perancangan negeri Pulau Pinang. Kini Pulau Pinang disasarkan untuk menjadi hub industri dunia.
menyediakan platform kepada pelabur untuk datang ke negeri ini, membuat pelaburan, seterusnya membuka peluang-peluang ekonomi. Ini termasuklah mencipta peluang-peluang pekerjaan yang baru, pembinaan infrastruktur yang lebih berkualiti, dan ini sudah pasti mempunyai kesan rantaian kepada aktiviti ekonomi secara keseluruhan dan berbalik kepada kesejahteraan masyarakat. Okey, sebelum kita nak berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan projek mega infrastruktur itu, tadi disebut tentang visi Penang 2030. Rakan saya Ehsan Jaya sebelum ini pernah berbual Ketua Menteri YBCM Chokon Yeow yang mana mengatakan kalau diikut timeline ataupun garis masanya sudah lebih pada 47% ataupun hampir separuh daripada apa yang dicita-citakan dalam visi Penang 2030 itu telah pun dilaksanakan. Semalam saya berkesempatan berbual dengan pemandu saya. Beliau mengatakan kalau di Georgetown ini punca rezeki untuk mereka yang bawa e-hailing itu begitu mudah. Kita bercerita tentang di pulau saja, tetapi apabila beliau pergi di sebelah pantai barat atau di pulau ini saja, di Pulau Utara itu, mungkin customer atau pelanggannya tidak semeriah di Georgetown. Tadi disebutkan kalau nak bandingkan dahulu-dahulu, jurang sosioekonominya cukup berbeza kalau kita nak buat perbandingan di pulau dan juga di seberang perai. Tapi untuk waktu ini kita bercakap tentang 2023, masihkah wujud jurang yang lebar itu antara daerah-daerah dan juga antara pulau dan juga seberang perai itu? Bagaimana kita boleh memahami realiti itu? Baik, tidak dinafikan ya, seperti saya maklumkan hampir 48% daripada penumpuan ekonomi ataupun kependudukan itu berada di kawasan pulau. Lebih spesifik kepada Georgetown, dan perkara ini sudah pasti mempengaruhi keadaan ekonomi dan aktiviti semasa. Apabila kita melihat dalam konteks ini, jurang ini akan wujud terutama apabila kita mengambil kira konsep kemiskinan bandar, ya, tidak dapat dinafikan perkara itu akan berlaku akibat daripada risiko-risiko yang dihadapi mereka, terutamanya golongan ataupun isi rumah berpendapatan B40 ya. Dalam keadaan ini kita lihat seperti yang saya telah maklumkan, apabila kini seberang perai selatan dan seberang perai utara sedang dibuka ruang-ruang untuk platform bagi hub industri, perindustrian di dalam negeri Pulau Pinang ini, maka peluang pekerjaan ini kini sedang disebarkan ke kawasan seberang pulau dan tidak tertumpu hanya dalam kawasan pulau ini. Jadi ini merapatkan jurang, terutamanya jurang pendapatan yang telah berlaku dalam negeri Pulau Pinang, terutamanya dalam menyediakan peluang pekerjaan, peluang perniagaan, dan juga kita mempunyai hub perindustrian ataupun technological park yang dibangunkan melalui agenda Penang 2030. Saya kira berbanding tahun 2010, jurang itu dapat dihimpitkan supaya pertumbuhannya lebih seimbang. Kalau kita lihat dahulunya, orang yang tinggal di kawasan seberang perai harus travel ke dalam pulau sebab nak cari kerja kat sini. Tetapi apabila platform perindustrian ini dibuka dengan lebih luas, maka kita lihat orang dalam pulau sendiri sekarang kini travel ke seberang perai untuk aktiviti pekerjaan dan juga mendapatkan sumber pendapatan mereka. So saya kira jurang itu sudah mula dihimpitkan. Okey, tadi disebutkan tentang bagaimana segelintir ataupun kebanyakan anak muda yang travel daripada seberang perai ke Pulau Mutiara, khususnya Georgetown, untuk mencari rezeki atau menambah pendapatan. Saya nak bawakan sedikit dapatan daripada belanjawanku, khususnya untuk mereka yang berada di Georgetown. Kalau diikutkan perbelanjaan harian, kalau boleh saya kongsikan pada waktu ini, di Georgetown, anggaran belanjawan bulanan untuk bujang bagi pengguna pengangkutan awam RM1,830, tapi bagi mereka yang memiliki kereta adalah sebanyak RM2,430. Pasangan berkahwin pula tanpa anak RM4,360, manakala seorang anak RM5,640, dua anak RM6,370. Ibu bapa pula RM4,460, yang ada dua anak RM5,190. Warga emas begitu jugalah RM3,140, individu RM2,450. Daripada dapatan ataupun anggaran perbelanjaan di bawah belanjawanku ini, untuk bujang, kalau menggunakan pengangkutan awam saja dah RM1,830, gaji minimum RM1,500. Bagaimana kita nak memahami cabaran yang dihadapi oleh anak muda itu sendiri yang menggunakan pengangkutan awam RM1,800, kalau yang ada kereta RM2,430.
kesusahan, kepayahan dan juga perjuangan yang mereka perlu hadapi dalam konteks cabaran ekonomi semasa ini? Ya, tidak dinafikan itu adalah perkara yang memang sesuatu yang sedang dihadapi oleh golongan muda terutamanya kepada fresh graduate ataupun orang pelajar-pelajar yang baru habis tamat pelajaran mereka kan. Kerana kelayakan akademik mereka mungkin tidak melayakkan mereka mendapat pekerjaan yang pendapatan tinggi. Jadi dalam situasi ini kita melihat pola semasa untuk masyarakat Malaysia terutamanya golongan belia untuk terlibat dengan aktiviti gig economy. Selain bekerja, mereka juga akan melakukan aktiviti sampingan. Sebagai contoh, mereka terlibat sebagai pemandu Grab. Mereka juga terlibat sebagai food panda delivery dan pelbagai aktiviti sampingan. Dan berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelum ini, semasa impak COVID-19 berlaku dalam negara kita, apa yang berlaku, anak-anak muda telah mencari alternatif sampingan kerana kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi ini telah membuka ruang untuk mereka mencari sumber pendapatan sampingan dan tidak hanya berfokus kepada keadaan ataupun pekerjaan semasa mereka. So saya kira untuk berhadapan dengan isu semasa, terutamanya kita lihat sekarang inflasi yang semakin memuncak yang memberi kesan kepada kesejahteraan hidup kita, terutamanya dalam menangani masalah kos sara hidup ini, maka langkah yang terbaik yang sedang diadaptasikan oleh rakyat seluruhnya saya kira adalah dengan terlibat dengan aktiviti gig economy, iaitu menjana sumber pendapatan sampingan untuk memastikan mereka dapat menjalankan kehidupan dengan lebih sejahtera dan dapat meneruskan aktiviti harian mereka tanpa perlu risau akan apakah risiko pada masa hadapan sehingga mereka mungkin terjerumus dalam kancah masalah sosial, kehilangan, jatuh ke dalam kemiskinan dan sebagainya. So saya kira itu adalah langkah responsif yang sedang berlaku secara tidak kita sedari sekarang ini ramai rakyat terutamanya golongan belia terlibat dengan aktiviti gig economy ini. Okey, Doktor, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini, selain pada kita melihat bagaimana anak muda mencari alternatif untuk menambah sumber pendapatan mereka, kita juga nak melihat kepada Pulau Pinang begitu unggul dalam mencipta pertumbuhan ekonominya sendiri. Mungkin selepas ni apa peluang-peluang ekonomi baru yang perlu diterokai oleh Pulau Pinang itu sendiri, dan juga kita nak bercakap tentang projek infra mega yang sedang dilaksanakan dan juga yang sedang dirancang oleh Pulau Pinang, bagaimana ia mencipta kontroversinya apabila kita berada dalam mood pilihan raya ini, dan juga bagaimana impaknya dan juga manfaatnya boleh dirasai oleh rakyat ataupun penduduk di Pulau Mutiara ini. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kami bawakan secara luar khususnya di negeri ataupun di Pulau Mutiara di Pulau Pinang ini, dan untuk waktu ini saya masih lagi bersama dengan Dr. Abdul Rais Abdul Latif, Timbalan Dekan Akademi Kerjaya dan juga Antarabangsa yang juga merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM. Di segmen pertama tadi kita bercakap tentang begitu maju ataupun hebatnya negeri Pulau Pinang ini apabila muncul di kedudukan yang pertama dari segi pertumbuhan ekonomi daripada Jabatan Perangkaan Kenyataan ataupun statistiknya untuk tahun 2022, tapi bagaimana daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu hebat itu diterjemahkan dan dapat dirasai oleh segenap masyarakat yang bukan sahaja yang berada di bandar di Georgetown ini, tetapi di segenap kawasan ataupun di daerah sama ada di pulau ataupun di seberang perai. Baik, untuk waktu ini Dr. Rais mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, nak tak nak kita berada dalam mood ataupun suasana kempen pilihan raya negeri, khususnya Pulau Pinang juga antara negeri yang menjalankan pesta demokrasinya. Okey, seringkali kalau bercakap tentang Pulau Pinang ini, antara yang menjadi modal ataupun isu-isu kempen ini adalah berkaitan dengan isu projek yang dinamakan Tambatan Pulau Pinang Selatan PSI itu dulu, yang kini dikenali sebagai Penang South Island PSI. Mungkin pada waktu ini projek mega infra yang dirancang dan juga yang akan dilaksanakan ini, bagaimana ia, kalau daripada sudut politik mereka adalah sudut pandang mereka sendiri, tapi bagi seorang ekonomis untuk melihat kepada projek mega infra ini, bagaimana ia boleh sebenarnya memberi peluang ataupun memberi impak kepada keperluan masyarakat juga orang ramai khususnya di Pulau Pinang ini. Baik, apabila kita bercakap mengenai peluang dan ruang terutamanya projek mega, sudah pasti ianya mempunyai nilai ekonomi ataupun impak ekonomi yang tertentu.
Walau bagaimanapun perkara ini jika kita terjemahkan di dalam konteks kesejahteraan rakyat, kita perlu ambil maklum bahawasanya demografi di Pulau Pinang terutamanya apabila kita melihat fokus dia kepada pembangunan ekonomi pulau terutamanya, apabila projek-projek seperti ini sudah pasti akan mempengaruhi kawasan sekeliling. Jika kita imbas kembali isu-isu yang dibangkitkan rakyat tempatan adalah ianya akan mengganggu spesies hidupan laut yang mana akan memberi kesan kepada golongan nelayan. Dan ini sudah pasti akan memberi kesan yang tambahan kepada mereka kerana mereka perlu mengubah gaya hidup mereka, pendapatan mereka terganggu dan sebagainya. Dan untuk address isu ini, maka Ketua Menteri Pulau Pinang Wabi Chow telah berjanji untuk memastikan kelulusan EIA diberikan terlebih dahulu sebelum projek ini dimulakan. Walau bagaimanapun, kita akan lihat dari sudut ekonomi, ianya memberi sumbangan, kita panggil ianya kesan limpahan. Apabila projek ini berjaya, memberi peluang pekerjaan, infrastruktur yang lebih baik dan sebagainya. Namun di sebaliknya adalah bagaimana kita memastikan bahawasanya rakyat itu bersedia. Masyarakat yang terkesan itu bersedia menerima keadaan berikut. Dan apakah bantuan, apakah pelan tindakan yang disediakan oleh kerajaan ini dapat memberi mereka harapan yang baru bahawasanya dalam keadaan infrastruktur yang baru ini, dalam keadaan mereka terpaksa mengubah cara hidup mereka, mungkin pekerjaan mereka sekaligus, apakah dapat mereka meneruskan kehidupan tanpa menjejaskan kesejahteraan hidup mereka. Jadi saya kira di situ kontroversinya adalah bagaimana kerajaan mengambil kira sentimen-sentimen rakyat terutamanya. Kita tak boleh nak kata rakyat yang bekerja sebagai nelayan semata-mata untuk projek ini pindahkan mereka buat kerja lain. Jadi itulah yang akan dimainkan dalam aspek politik jika tidak diambil cakna perkara-perkara ini. Jadi saya kira menyentuh kepada kesejahteraan rakyat, maka apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan mereka ini dapat menjalani kehidupan mereka sebagai rakyat yang sejahtera. Seperkara lagi apabila kita bercakap tentang pelaksanaan projek mega infra ini, sudah tentu melihat kepada bagaimana ia memenuhi tentang matlamat pembangunan mampan ataupun pembangunan lestari. Untuk waktu ini, mungkin boleh beri sedikit pandangan kepesatan dan juga pembangunan kemajuan ekonomi yang sedang ataupun yang dirancang untuk dilakukan, termasuklah di bawah Plan Visi Penang 2030, sejauh mana ia memenuhi keperluan yang cukup mendesak dalam memenuhi matlamat SDG itu sendiri. Aspirasi kerajaan negeri melalui Penang 2030 adalah membangunkan bandar pintar, hijau dan mesra, di mana ada kajian terlibat. Saya juga turut terlibat dengan satu kajian Penang Green Agenda. Dalam agenda hijau Pulau Pinang ini, ia menunjukkan komitmen kerajaan negeri untuk memastikan bahawasanya bukan hanya pembangunan fizikal itu diberi perhatian. Sebaliknya, aspek penjagaan alam sekitar ataupun lebih dikenali pembangunan yang mampan, pembangunan yang lestari diambil kira dalam aspek perancangan. Namun demikian, apabila kita lihat ketersediaan masyarakat itu menjadi tanda soal yang besar. Bagaimana rakyat faham dan bagaimana maklumat itu diberikan kepada mereka. Pada akhirnya, masyarakat akan memikirkan sebenarnya apakah manfaat yang mereka dapat dari segi keuangan, dari segi sosial mereka dan bagaimana ianya mempengaruhi seterusnya generasi yang akan datang. So saya kira melalui agenda Pulau Pinang 2030, maka perancangan itu adalah cantik, kemas. Tetapi pelaksanaan itu haruslah sejajar dengan apa yang telah dirancangkan dan yang paling penting untuk memastikan rakyat faham dan rakyat dapat menerima. Jika tidak, kesannya maka akan ternampaklah dalam keputusan PRN yang akan datang. Okey. Satu lagi saya kira yang cukup penting apabila kita bercakap tentang projek mega infra ini, sudah tentu terkait dengan cadangan pelaksanaan bagi kemudahan pengangkutan awam seperti LRT, walaupun ia direncanakan akan dilaksanakan pada hujung tahun ini, tetapi bagi individu yang tinggal menetap di Pulau Pinang, di Pulau Mutiara ini, saya sengaja tadi tanya kepada Dr. Rais, kalau daripada Bayan Lepas ke Georgetown berapa lama, kalau bukan waktu puncak, lebih kurang dalam 20 minit, tapi Georgetown seperti bandar-bandar besar
misalnya seperti di Lembah Kelang, bila lepas ataupun pada waktu puncak 5.30 atau 6 petang ke atas itu sudah tentu waktu perjalanan itu berganda. Mungkin pada waktu ini melihat kepada cadangan pelaksanaan menjalankan projek LRT itu, bagaimana ia dilihat sebagai satu keperluan yang cukup mendesak pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang berada di Pulau Mutiara ini? Bukan hanya bercakap dalam konteks akademik, kalau bercakap sebagai rakyat Pulau Pinang itu sendiri, kesesakan adalah satu perkara yang kami alami setiap hari, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan yang seperti Sungai Ara, Sungai Nibong, Seberang Jaya yang bekerja di dalam pulau. Waktu untuk perjalanan mereka ke tempat kerja itu adalah sangat menekan. Kerana kalau terlepas pada waktu puncak, sebelum waktu puncak, maka kita selamat. Namun waktu pejabat itu sebenarnya pada waktu puncak. Apabila kita pulang pada waktu puncak, maka kita akan menghabiskan masa di dalam traffic jam. Dan itu memberi tekanan kepada rakyat. Begitu juga semua, saya rasa kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk yang padat, ianya akan menekan. Jadi pembangunan, penambahbaikan infrastruktur pengangkutan adalah sangat perlu. Kalau kita lihat, ianya adalah satu perkara yang perlu dan harus dilaksanakan jika boleh dan keadaan segera. Kerana jika anda pergi di kawasan Pulau Pinang, tiada tempat yang tak jam kalau waktu puncak ini. Namun penyelesaiannya saya kira bukan hanya kita melihat pembangunan LRT itu semata-mata, tetapi isu semasa sekarang adalah jalan memang sememangnya sempit. Jumlah kereta yang begitu besar. Langkah yang diambil sebelum ini melebarkan jalan dan sebagainya, tetapi tiada satu regulasi yang menyentuh kepada bagaimana pengurangan jumlah kenderaan ini. Saya kira LRT ini mungkin boleh address isu ini, namun adakah ianya bersesuaian dengan keadaan geografi, keadaan pulau ini? Saya kira kalau seorang warga emas ingin bergerak pergi ke hospital, bermakna beliau perlu bergerak daripada rumah yang kebanyakannya kawasan bangunan tinggi, flat. Perlu ke stesen bas, daripada stesen bas kadang-kadang bas tidak mempunyai laluan tersebut, terpaksa bergerak ke satu tempat yang lain. Dan kemudahan itu adakah terbaik ataupun optimum kepada rakyat? Itu adalah persoalan utama. Kerana kita boleh membuat perancangan yang begitu baik, namun adakah perancangan itu adalah apa yang diperlukan oleh rakyat? Itu adalah persoalan yang perlu dijawab. Saya kira selagi mana tiada maklumat yang disampaikan dengan jelas kepada rakyat, itu akan terus menjadi tanda tanya dan mungkin bagi sesetengah pihak mereka akan menunjukkan pertentangan mereka. Okey, saya kira saya ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit akhir ini. Saya bukan nak minta Dr. Rais untuk berkempen, tetapi bagi seorang penganalisis ekonomi yang memahati tanpa memihaklah mana-mana parti pun, parti-parti masing-masing yang bertanding di Pulau Pinang ini telah pun menyatakan tawaran ataupun manifestonya. Tapi daripada sudut ekonomi ini, sebagai seorang pemerhati dan juga seorang penganalisis ekonomi, apa perkara ataupun apa isu-isu ekonomi yang perlu betul-betul, janganlah mana-mana calon-calon yang bertanding jangan terlepas pandang, dan juga mungkin ada kesempatan lebih kurang dalam 3-4 hari menuju kepada hari Sabtu 12 Ogos ini sebenarnya isu-isu ekonomi yang perlu diperjuangkan oleh mereka yang berhasrat untuk menjadi wakil rakyat di kawasan DUN masing-masing. Sebagai rakyat Malaysia memegang aspirasi untuk hidup yang lebih sejahtera, saya kira apa yang perlu dipegang adalah untuk menangani isu semasa, isu inflasi yang menekan rakyat yang begitu sangat, saya kira sangat kritikal, kerana hampir 10% daripada golongan yang berada pada M40 di lapisan keempat ini telah jatuh ke lapisan B40. Dan apabila keadaan ini berlaku, ini akan memberi satu kos tambahan kepada rakyat kerajaan. Kerana mereka perlu melihat pula golongan yang jatuh kepada B40 bagaimana untuk membantu mereka ini. Dan saya kira jika sebagai seorang pemimpin yang bakal menerajui kepimpinan negeri ataupun negara, perkara yang perlu diambil kira bagaimana untuk memastikan kesejahteraan hidup rakyat itu terjaga. Kesejahteraan ini bukanlah kita lihat dengan menyediakan hospital, menyediakan kemudahan-kemudahan asas, tetapi memastikan bahawasanya kemampuan ekonomi mereka itu juga adalah stabil. Jika keadaan ekonomi itu terus menekan, mereka akan terus berada dalam keadaan tertekan dan mengakibatkan
ketidakpuasan hati dan itu akan menyebabkan perkara-perkara lain akan berlaku dan kita tidak ingin perkara itu berlaku, maka apa yang perlu dilihat untuk memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara, maka sudut ekonomi rakyat secara mikro itu perlu diberi perhatian. Okey, terima kasih Dr. Abdul Rais Abdul Latif, penganalisis ekonomi yang juga merupakan timbalan Dekan Akademi Kejaya dan juga Antarabangsa Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, yang mana berkongsi pandangan dan juga cerita kita melihat kepada kemajuan dan juga kepesatan pertumbuhan ekonomi di negeri Pulau Pinang, bagaimana ia boleh dirasai bukan saja di bandar-bandar tetapi di kawasan luar bandar secara khususnya. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, salam hormat.